19/4. Okay, sekarang semua orang boleh pin ke Adrian Danish. Yang ada gambar kertas ni. Okay. Nampak kan 19/4 ni? Okay. Cara dia untuk 19/4 ni, first step yang kita buat adalah bahagi. So, kita akan buat seperti ini. 19/4. Okay, selepas macam ni, kita akan susun dia semula. Okay, selesai. Okay, so tu kita akan beralih kepada soalan 2. Soalan ni sebenarnya agak basic juga. Okay, soalan 2 ialah 5, 1/5 tambah 3/10. Okay, untuk soalan seperti ini yang melibatkan pecahan berbentuk seperti ini, so langkah pertama yang kita perlu lakukan ialah darab bawah tambah atas. Pastikan setiap kali jumpa nombor pecahan seperti ini, lakukan perkara ini, darab bawah tambah atas. Supaya dia lagi memudahkan kita punya kita punya langkah kerja. Okay, so kita boleh buat seperti ini. 5 darab 5, 25 tambah 1, 26/5 tambah 3/10. Okay, selepas dia dibentuk seperti ini, sekarang kita perlu samakan denominator dia. So, cara dia adalah kita darab 2 dan kita darab 2. And kita akan dapat 10 tambah 3/10. 26 darab 2, 52. And sekarang kita dah boleh tengok denominator dia dah jadi sama. So kita boleh lakukan proses mengira yang seterusnya, iaitu 52 tambah 3 berdapat dengan 55 bagi 10. Okay, selepas itu apabila kita lihat jawapan ni kita still boleh simplify. Kita boleh mempermudahkan lagi dengan cara kita bahagi dengan sifar 5. Kita akan jawapan 2. Okay, lepas tu kita akan beralih kepada soalan. Okay, kita akan skip kepada soalan 3. Okay, soalan 3, contoh dia 5/6 darab 6/2. Okay, so sama ada cara yang senang adalah kita simplify mengikut bawah ini ataupun kita darab dahulu baru bahagi dulu. So bagi saya prefer untuk simplify. Cara dia, ni 1, ni 1. Nampak? Ha? 6/2. So sekarang ni bila bawah ada 1, so equation ini bersamaan dengan 5 darab 17. Kita akan dapat jawapannya. Okay, so 5 darab 17 equals to, kita minum ni, 85. Ada orang nak masuk meeting kan? Okay, semua faham? Okay, kita akan beralih kepada soalan 4. Okay. Aku skip. Okay, nampaknya masa amat mencemburui kita. Okay, kita akan beralih kepada soalan. Saya tengok soalan nombor 10. Contoh nombor 10.
Pak Udin memelihara 51 ekor ayam, 2/3 daripada ayam itu adalah ayam jantan. Cari bilangan ayam betina yang dipeliharanya. Okey. Untuk soalan ni, kita ada dua cara untuk lakukan untuk dapat penyelesaian. Okey, untuk cara yang pertama, iaitu 51 darab 2/3 equals to bilangan ayam jantan. So, bila kita darab ini, so bilangan ayam jantan ialah 17 darab 2. 34. Okey. So, untuk dapatkan bilangan ayam betina bersamaan dengan 51 tolak 34. Okey, untuk cara yang kedua, iaitu okey, kita anggap total bilangan ayam bersamaan dengan 3/3. So, apabila ayam jantan tu 2/3, so kalau kita tolak, kita akan dapat 1/3. So, kira dia 1/3 ni adalah jumlah ayam betina yang dimiliki oleh Pak Udin lah cerita dia. Okey. So, cara dia, dah dapat 1/3 ni, kita darab dengan 51. Darab 1/3. So, kita akan dapat 17. Okey, tu dia terpulang sama ada nak ambil cara satu atau cara dua. Okey. Lepas tu kita teruskan untuk soalan 12. Okey. Try soalan 12. Okey, so untuk soalan 12, Ashraf ada RM126. Dia menggunakan 37 daripada wangnya itu untuk membeli 2 helai baju yang sama. Berapakah harga selai baju tu? Okey. So kiranya soalan 12 ni dia lebih kurang dengan soalan 10 tadi. Sama ada kita nak pakai 3/7 ataupun kita pakai baki dia lagi tadi 4/7. Tak. Okey. Selepas itu cara dia 126 darab 3/7. Okey, so apabila kita darab ni, maksudnya kita akan dapat harga 2 helai baju. Okey, so apabila kita darab, kita akan dapat 2 helai baju bersamaan dengan RM54. Okey, so setelah RM54, so sebabkan dia minta harga sehelai baju je, so kita kena bahagi 54 ni dengan 2. Kita akan dapat harga 1 helai baju. So 54 bagi 2 bersamaan dengan 27. 22. 22 kan? 27. RM27. Okey. Seterusnya kita akan teruskan kepada soalan 18. Sebab lepas ni kita kena proceed kepada pada topik seterusnya iaitu perpuluhan. So 18 bagi soalan 18. Okey, untuk soalan 18, 1/5 daripada jumlah pen itu ialah pen merah, 12 batang daripadanya ialah pen biru. Hitung bilangan pen yang bukan berwarna merah dan biru. Okey, so kita boleh tengok dia sebagai 1/5 tambah 12 tambah dengan bilangan pen yang kita tidak tahu bersamaan dengan 35. So, untuk mendapatkan nilai di tempat kosong ini, kita perlu menyusun semula menjadi seperti ini. 35
tolak 12 tolak 1/5. Okay. So, tolak 1/5. Okay. Samaan dengan 22.8. Okay. Sekarang kita akan teruskan dengan soalan perpuluhan. So kita akan start dengan soalan 2. Okay. So kita start dengan soalan 2 untuk perpuluhan. Okay, soalan 2 diminta kita tukarkan 4, 19 per 1000 kepada perpuluhan. Okay, cara dia untuk soalan ni, tengok berapa jumlah kosong dekat 1000 ni. So dia ada 3. Okay, dia ada 3. So cara dia, kita kena gerakkan. Okay, ini tak berapa jelas, kita jelaskan sikit. 1000. Okay, kita akan buat dia macam ni. Tak. Kita akan darab bawah tambah atas. Ni untuk mengelakkan kekeliruan. So kita akan dapat 4019 per 1000. Okay, selepas tu kita akan bahagi dia mengikut nombor digit kosong dekat bawah. Ada 3. So kita akan buat 1, 2, 3. Kita akan dapat 4.019. Okay, seterusnya untuk soalan 5. Okay, soalan 5 sebenarnya agak basic. Merupakan operasi pendaraban dalam perpuluhan. 156 darab 2.6. Okay. Cara dia paling senang ialah 156 darab 26. Okay. So bila kita buat macam ni, kita sebenarnya, okay. Apa kita buat dahulu, nanti saya akan cerita sebabnya. Enam darab 26. 6 darab 4056. So, bila kita dapat 4056 ni, kita kena ingat, kita sebenarnya daripada sini, kita telah darab dengan 10 untuk mendapatkan 26. So, 10 ni kita kena bawa sini bagi 10. So, kita akan dapat 405.6. Kita kena ingat 10 ni. 10 ni kita tak boleh lupakan sebab kita kena ganti balik dia dekat bawah. Okey. Seterusnya kita akan beralih kepada soalan 12. Berdasarkan garis nombor di atas, hitung nilai P bahagi 100. Okey. So sekarang ni kita kena cari pattern, kita kena cari corak untuk garis nombor tersebut. Okey. So kita akan ada garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Okey, kita akan ada P di sini. Kita ada 5.7 di sini. Kita ada 6.1, kita ada 6.5. Okey, so sekarang ni kita kena cari pattern antara dua digit. So cara dia 6.5 tolak 6.1 bersamaan dengan 0.4. 6.1 tolak 5.7 bersamaan dengan 0.4. Okay, seperti daripada sini kita nampak corak dia 0.4 untuk setiap jarak.
So dengan cara ini kita boleh dapatkan nilai P. Okay. Ya. Tak nampak, kabur. Kabur kejap Oh, okey, sekejap. Sekejap ya. Sekarang nampak tak? Nampak. Mantap. Dah okey, dah okey. Tu. Dia kabur balik. Koyak aku. Okey. So 5.7 kita akan tambah dengan 0.4. So nilai di sini kita akan dapat 0.4. Dia tolak 0.4. Dia tolak 0.4 bukan tambah dengan itu. 5.3. Sini kita akan dapat 4.9. Sini kita akan dapat 4.5. Okey, so kita dah dapat nilai P kan? Nampak tak? Okey. Kita akan dapat nilai P. So, soalan tadi dia minta P bahagi 100. Okey, so P kita bahagi dengan 100. Bahagian 100 bahagian 100. 1, 2 titik. Okey. So jawapan dia adalah 0.045. Okey, lepas tu saya galas question. Okey, so lepas tu kita akan beralih kepada soalan 19. Okey, so kita buat soalan 19 Soalan 19. 8.015 darab 40. Okey. So kalau macam ni, kita buat macam tadi juga, kita bahagi dulu dia dengan 1, 2, 3. 1000. 8015 darab 40. 0, 0, 0, 0. 4 darab 5, 20. 6, 0, 32. 3, 2, 0, 6, 0, 0. Okey. Sebab tadi kita ada hutang, kita ada bahagi 1000 dekat sini. Kita ada bahagi 1000. Kita ada darab 1000. Silap. So kat bawah ni kita kena bahagi 1000 balik. So 1, 2, 3. So jawapan yang terakhir kita adalah 320.6. Okay, ada apa-apa soalan tak? Ada apa nombor soalan yang korang tak boleh jawab ke apa? Boleh beritahu. Kita boleh bincang sama-sama. Korang tak nampak? Nampak? Hello. Berapa? 14 Kita tengok 14. Nyatakan, okey, ada seorang minta soalan 14. So, kita cuba try buat soalan 14. Okay, so 14. Nyatakan 7/10 tambah 26/100 darab 100 dalam nombor perpuluhan. Okey. So, sebabkan dia ada operasi, okey, kita tulis soalan dulu. 7/10 tambah 26/100 darab 100 dalam perpuluhan. Okey, sebabkan dia ada kurungan, so kita settle dulu yang dalam kurungan tu. Okey. Okey, sebab ni topik perpuluhan, kita buat cara perpuluhan lah. So dia jadi 0.7 tambah 1, 2. 0.26 darab 100. Okey. So lepas tu bila kita dah tukar dia jadi perpuluhan, so kita boleh nampak dia macam selari kan. So dia senang kita nak selesaikan. 0.96 darab 100. Ya, kalau in case tak nampak. Okey. So bila dah darab 100, tarik ke belakang 2 steps, dapat 96. Ada apa-apa soalan lagi tak? Kalau tak ada, saya akan serahkan kepada Abang Handsome kita, Saudara Mapo, Saudara Lukman.
Macam komen, kan ada orang komen. Tak ada? Kalau macam tu, sekian dari saya. And lepas ni, Saudara Lukman dia akan sambung untuk topik mana soalan apa? Hello? Ada soalan ke? 16. Okey, kita tengok 16 . Soalan 16. Lengkapkan, ni tadi. 0.18 darab 3 equals to kotak kosong bahagi 10. Okey? Kita tulis soalan dulu . 0.18 darab 3 equals to kotak kosong bahagi 10. Okey. Sekarang ni cara dia, 0.18 tu kita darab 3. Okey, sebab kita nak nampak linear dia macam mana. Kalau nak guna cara ni pun boleh. Kita kecilkan dulu, kita jadikan dia nombor bulat dulu. 1, 2. So, 18 darab 3. 54. Okey, kita jangan lupa sebab kat sini kita ada hutang 100. Kita ada guna 100. So kat bawah ni kita kena bagi 100 balik. So 1, 2. Kita akan dapat 0.54. So kalau kita tengok balik untuk soalan asal ni, sebenarnya dia jadi macam ni. 0.54 equals to kotak kosong bagi 10. Okay. So cara dia kalau kita nak dapat benda yang kita tak tahu ni, 10 ni kita kena bawa pergi sini untuk dapatkan ni. So cara dia 0.54 darab 10. Sebab ni kita bawa pergi sini. So dia akan dapat 5.4. Okey. Kalau kita macam saya pun, kadang-kadang saya betul lah aku buat ni. So kita try balik. Sebab sebelah ni 0.54 and melalui kiraan kita dalam kotak ni kita dapat 5.4. Lepas tu bahagi 10. So bila tak nampak? Nampak? Okay. So bagi 10. So bila kita bahagi 5.4 ni, kita akan dapat 0.54, sebelah pun 0.54. So jawapan kita betul. Ada soalan? Dah tak ada soalan . Okey. Sekian, terima kasih. Okey. Assalamualaikum balik semula kepada saya, Lukman. Jadi saya akan sambung untuk bab peratus, percentage. So masing-masing boleh tengok dekat skrin ni lah. Sekejap . Percentage. Alright, peratus. So soalan peratus ni sebenarnya dia berkait dengan soalan desimal dengan fraction, perpuluhan dengan pecahan. Okey. Jadi untuk soalan peratus, kita akan start dengan soalan nombor 2 dulu . Masing-masing boleh nampak tak soalan? Boleh kan? Okey. Okey, soalan peratus, percentage. Jadi untuk soalan nombor 2, hitung 45% daripada 400. 45% daripada 400 . So bila nampak simbol peratus, 45%, automatik dalam kepala kita 45/100. 45 bahagi 100. Bila dia kata daripada 400, so automatik darab dengan 400. Mudah je.
Jadi bila nampak macam ni, 100 dengan 400 ni kita boleh selesaikan. 100, 400 boleh potong-potong. Tinggal 45 darab 4. 45 darab 4. 5, 4, 20, 4, 4, 16, 18. Okay, so dapatlah 180 untuk soalan 2. Ni sebagai ulang kaji, basic peratus. Kemudian kita lompat ke soalan 4. Besar sikit boleh. Okay, lompat ke soalan 4. Berapa peratuskah 30 cm daripada 2 meter? So dia kata 30 cm daripada 2 meter. Okay, untuk soalan macam ni, untuk soalan yang bermain dengan unit, tak kisahlah sentimeter, meter, length, apa-apa saja soalan yang bermain dengan unit, kita kena pastikan unit tu sama. Unit antara kedua-dua digits, kedua-dua value sama. So untuk 30 cm ni kita kena tukar dulu kepada meter. So 30 cm nak tukar jadi meter macam mana? So 1 meter bersamaan dengan 100 cm. So kalau 30 cm, berapa meter? 0.3 meter. Jadi 0.3 daripada 2 meter, 0.3 over 2 darab 100. Betul kan? 0.3 daripada 2 meter. So 0.3 bahagi dengan 2 darab dengan 100% untuk kita dapatkan dia punya peratus. Jadi 0.3 kita boleh settlekan kat sini. 2, 100. 2 dengan 100 ni 100 boleh bahagi 2. 100 boleh bahagi 2 dapat 50. So 50 boleh darab dengan 0.3 akan dapat 15%. Alright. So itu cukup sekadar untuk ulang kaji basic peratus. So kita akan lompat ke soalan yang sedikit lagi bercabar. Soalan nombor 12 . So untuk soalan 12. Soalan 12. 1/4 daripada jumlah buah-buahan di sebuah gerai telah dijual. So dia kata 1/4 daripada jumlah buah-buah telah dijual. 1/4 telah dijual. Hitung peratus buah-buahan yang belum dijual. So dia nak peratus belum dijual. So apa step pertama kita? So step pertama kita kena tahu berapa jumlah yang belum dijual tu, berapa dia punya pecahan buah-buahan yang belum dijual. So kena sentiasa ingat dalam kepala apa-apa value yang penuh, yang 100%, contoh macam ni 1/4 . So kita kena assume jumlah semua buah 4/4. 4/4 ni jumlah semua buah . Tolak dengan yang dah dijual. Yang dah dijual 1/4. So berapa yang belum dijual? So 3/4. 3/4 ni yang belum dijual. So soalan dia minta hitung peratus buah-buahan yang belum dijual. Senanglah. Bila dah dapat peratus, nak cari peratus senang je. 3/4 darab 100 dapatlah 75%. Alright. So semua clear . So minta maaf kalau ada laju. Kalau laju cakap . Seterusnya ke soalan 13. So untuk soalan 13, Raja Dewa menunjukkan sebuah peti sejuk, harga asal sebuah peti sejuk. So dia kata harga asal 850. Kemudian dia kata peti sejuk itu dinaikkan harga sebanyak 10%. Berapakah harga baru peti sejuk itu? Okey. So dia kata kat sini, harga asal mula-mula peti sejuk ni 850 sahaja. Tapi dia dah naikkan sebanyak 10%. Okay, soalan macam ni dia ada banyak cara sebenarnya untuk solve, untuk selesaikan. So terpulang kepada anda semua. Tapi kalau macam saya suka cuba bayangkan 800 ni harga asal kan. Apa-apa harga asal dalam bab peratus ni, kita assume
100%. 100% harga asal. So bila dia kata dia naikkan harga sebanyak 10%, so cara dia 100% tambah dengan 10%. Dapat 110%. Okay, ini 110 ni, 110% ni adalah value baru untuk peti sejuk tu. Nilai baru untuk peti sejuk tu setelah dinaikkan harga. So cara untuk kita tahu harga 110 bagi 100 darab dengan 850 sekejap. Allah. Alright. Selamat datang kepada yang baru masuk. Okay, sambung balik. So untuk tahu berapa kenaikan harga peti sejuk tersebut, 110 bahagi 100 darab 850. 850 ni harga asal tadi. Harga asal tadi. Jadi bila kita kira-kira, boleh potong. Adik-adik semua tahu kan macam mana nak main potong-potong ni. Harap dekat sekolah mesti ajar kan semua. So bila selesaikan darab tersebut, kita akan dapat 110. 6.5. So kita akan dapat berapa? Allah. 110. So kita akan dapat 935. So 935 ialah harga baru untuk peti sejuk tersebut. So, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada saya teruskan. Saya teruskan ke soalan 16. Alright, soalan 16. So untuk soalan 16, Raja di bawah menunjukkan harga kamera bagi dua jenis model. Ada model X dan model Y. So, model X harga asal 1,400. 1,400. Model Y harga asal 1,200. Kemudian dia beritahu lagi untuk model X sebanyak 15% diskaun. 15% diskaun. Model Y 20% diskaun. 20% diskaun. Hitung beza harga antara kamera X dan kamera Y selepas diskaun. So dia nak harga selepas diskaun tu kita bezakan lagi harga tu. Jadi step pertama kita kena cari harga selepas diskaun bagi kedua-dua model. Model X, model Y. So untuk model X terlebih dahulu, nak cari harga selepas diskaun, kena ingat macam tadi saya cakap, sentiasa dalam kepala tu fikir harga asal contoh dia bagi 1,400. 1,400 ni kita kira 100%. So 100%. Lepas tu dia bagi diskaun 15%. Tolak 15%. Tinggallah 85%. So 85% ni lah value, nilai harga untuk kamera X tersebut. So cara kira untuk dapatkan harga 85% darab dengan 1,400. 85% darab dengan 1,400 untuk dapatkan harga selepas diskaun bagi kamera X. So, boleh potong 14 darab 85. 5, 4, 20, 8, 4, 3, 2, 3, 4, 1, 5, 1, 8. 0, 5, 4, 9, 8, 3, 11. So, RM 1190. 1190 Nampak tak? Harga dia semakin berkurang kan sebab dah diskaun. So, ni harga selepas diskaun untuk X. Manakala harga selepas diskaun untuk Y pula kita akan kira. So, untuk Y, sama juga, sentiasa fikirkan, sentiasa andaikan yang harga 1,200 tu, harga asal Y tu sebanyak 100%. Lepas tu dia bagi tahu lagi diskaun 20%. Tolak 20%. Sama dengan 80%. So 80% ni lah nilai kamera Y tu selepas diskaun nanti. So untuk tahu harga 80% darab dengan harga asal Y. Harga asal Y berapa?
1,200. Kira boleh potong 12, 80. 0, 2, 16, 1, 0, 1, 8. Betul. So akan dapat 960. Tak maaf kan sangat. So inilah. So bila dah dapat dua harga baru selepas diskaun untuk kamera X dan Y, seterusnya dia minta hitung beza harga. Bila hitung beza harga maksudnya apa? Maksudnya tolak lah. Maksudnya RM 1190 tolak dengan RM 960. Dapatlah harga akhir nanti. Berapa harga akhir nanti? Tak dibuang pula tulis. 1190 963 jam 11. So dapatlah 230. 230 ni beza harga X dan Y selepas diskaun. So mudah saja. Seterusnya kita pergi ke soalan. Soalan berikutnya soalan 17 soalan 17. So untuk soalan 17, sebuah bakul ada 10 biji bola merah. Tulis dulu semua, kita tulis dulu semua statement yang dia bagi, semua kenyataan tu kita kena identify dulu. 10 biji bola merah, 12 biji bola biru, kemudian 18 biji bola hijau. 18 hijau. Berapa peratuskah bola biru di dalam bakul itu? Okey, step pertama kita kena tahu, kalau peratus kita kena ambil tahu jumlah berapa bola yang ada dalam bakul tu kan. So nak tahu jumlah, berapa jumlah kesemua bola yang ada dalam bakul? 10 tambah 12 tambah 18. So dapatlah 22, 18, 40. Dapat 40. So dalam bakul tu ada 40 biji bola. 40 biji bola pelbagai warna. So dia tanya berapa peratuskah bola biru di dalam bakul itu. So kita dah tahu bola biru ada 12. Lepas tu bahagi dengan jumlah. 12 bahagi dengan jumlah yang ada dalam bakul tu kan. Jumlah kita dah kira. Ada 40. Nak cari peratus, senang je, darab dengan 100. Darab dengan 100. Potong. Ni boleh bagi 25 terus dah. Okay. So 25 darab 12. 25. Alright, so boleh darab 30. So kita akan dapat sebanyak 30%. Alright, tu untuk soalan 17 lah. Saya rasa macam semua faham kan soalan 17 ni. Mudah nak faham . Kemudian ke soalan seterusnya, soalan 20. Soalan 20 macam menarik kan. Alright, soalan 20. Harga sebuah buku setelah diberi diskaun ialah RM12. Setelah diberi diskaun 25%. RM12. Berapakah harga asal sebuah buku itu? So, soalan ni agak tricky sikit, dia agak mengelirukan sebab dia dah bagi harga selepas diskaun. Lepas tu dia minta harga asal buku tu. So soalan ni pun ada banyak cara untuk selesaikan, bergantung pada masing-masing. Jadi macam saya minta harga asal kan, dia minta harga asal. So kalau macam saya biasa assume harga asal tu 100% kan. So sebab kalau siapa yang dah biasa buat soalan, dia akan ingat yang harga asal tu 100% So harga asal 100%.
harga selepas diskaun pula. So harga selepas diskaun 25% ialah RM12. Sama 100 tolak 25. 100 tolak 25 bersamaan dengan 75%. Alright. So 75% ni apa? Sebenarnya apa? 75% ni inilah harga selepas diskaun lah. RM12 ni tadi. So logik lah kan? Harga asal mesti lagi mahal daripada harga yang selepas diskaun kan? So harga selepas diskaun RM12 dan percentage diskaun tu adalah 75%, diskaun tu 25%. So basically RM12 tu adalah 75% daripada nilai asal. Jadi kalau harga asal berapa kan? Harga asal berapa? Jadi 100 bagi 75 darab 12 untuk tahu harga asal. So 75 darab. So nanti lepas adik-adik kira, adik-adik akan dapat 16. So logik lah. Harga asal tu mestilah lagi mahal daripada harga selepas diskaun. So harga asal yang kita dapat ni adalah RM16. Ini cara pertama. So ada cara kedua pula. Cara pertama. So cara kedua pula ada lebih kurang sama je sebenarnya. Cuma beza nilai masa kita nak bahagi nanti. So kita assume harga asal 100% kan? 100% tambah pula dengan diskaun tadi. So, kita akan dapat 125%. Alright. So sebenarnya 125% ni adalah nilai asal lah, nilai yang kita nak cari nanti. 125 bagi 100 darab dengan 12. Sebenarnya cara dia sama je dengan sebelah. Cuma beza nilai. Macam ni 100 dengan 75, yang ni 125 dengan 100. Basically benda sama lah. Jawapan pun sama. Alright, bergantung pada pemahaman masing-masing, tak kisah cara mana yang nak digunakan. So ada soalan tak? Ada masa lagi 10 minit lebih kurang. Ada tak soalan yang nak dibuat sekali? Kalau ada tak faham boleh tanya. Kalau ada soalan yang tak try pun boleh juga tanya. Tak ada. Aida. Aina faham tak Aina? Siti Nabiha 14. 19, 14, 19. Okey. Okey, 2 soalan Mantap. Ni Aina tak ada soalan Mantap Aina. 14. So soalan 14. Raja di bawah menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bika. Okey. Dia bagi air dalam bika 1 liter air. Berapa peratuskah air yang harus ditambahkan supaya isi padu air itu menjadi 1 liter? Okey. So dekat sini kena faham gambar lah. Bila dia bagi gambar, kena faham gambar. Kena faham gambar maksudnya, nampak tak dekat bika tu? Ada scale, ada garis-garis ni, ada sengat-sengat ni. So scale tu, setiap scale tu ada maksud dia. Jadi kat sini ada berapa scale? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 scale kan? 5 scale. Lepas tu 1 liter. 1, 2, 3, 4, 5. Alright macam tu. So dekat situ kita nampak air tu dekat scale yang ke berapa? Dekat sengat yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Air tu air berada di sengat yang ke 2 kan? Air dekat scale yang kedua. So dia tanya berapa peratuskah air yang harus ditambah supaya isi padu air menjadi 1 liter. Jadi berapa scale lagi yang tak ada? 1, 2, 3. 3 scale lagi yang tak ada kan? So yang kena tambah air. Ada 3 skala.
3 skala. So sebelum tu minta maaf, sebelum tu kita kena cari dulu lah nilai untuk setiap skill tu berapa, nilai untuk setiap skala tu berapa. So cara dia senang je. 1 liter bahagi dengan 5 skala untuk dapatkan setiap satu skala tu, setiap satu sengat tu berapa nilai air tu sebenarnya. So 1 bahagi 5, 0.2 liter. Mudah. Satu skala 0.2 liter. Jadi sekarang kita dah boleh carilah berapa nilai air tu kan. Air tu ada 2 skala. So 0.2 liter darab dengan 2 skala dapatlah 0.4 liter. Ini untuk air yang ada dalam bikar. Ni air yang ada dalam bikar tu. So dia tanya berapa peratuskah air yang harus ditambah supaya isi padu air menjadi 1 liter. So dah tahu total jumlah air dalam bikar tu 1 liter. Tolaklah dengan jumlah air yang sedia ada. 0.4 liter. Supaya kita dapat berapa air yang harus kita tambahkan. So 1 tolak 0.4 dapat 0.6 liter. 0.6 liter ni lah nilai yang kita akan tambah untuk penuhkan air itu supaya menjadi 1 liter. Jadi step seterusnya, langkah seterusnya nak cari peratus. 0.6 liter bahagi dengan jumlah. Peratus ni kena bahagi dengan jumlah. Apa-apa pun kena bahagi dengan jumlah. So jumlah dalam bikar tu 1 liter. 1.0 liter. Cari peratus, darablah 100%. Dapat berapa? Kira dapat berapa? So 0.6 bagi 1 darab 100 mestilah 60%. So betul tak? Betul lah. Berapa peratus yang harus sambang? Okey betul. So jawapan ini lah final answer. Jawapan terakhir 60%. So seterusnya soalan 19 yang tadi. Soalan 19 ni ada sahabat. Soalan 19. 80% daripada jarak di antara dua buah bandar ialah 60 km. Jarak antara dua buah bandar, so kita lukis dulu lah. %80 daripada jarak di antara dua buah bandar ialah 60 km. Oh, okey, faham dah. So jarak ni, jumlah jarak ni, dia tak beritahu pun dalam soalan ni. Kita letak X lah. Kita letak X ni, jumlah jarak. Ni rumah A, ini rumah B. Berapakah jarak di antara dua buah bandar itu? So dia kata dekat soalan dia bagi 80% daripada jumlah jarak tu adalah 60 km. So dia minta berapakah jarak di antara dua buah bandar itu? Berapakah jarak? Maksudnya 100% lah kan? Jumlah jarak 100%. So 100% ni berapa kilometer? Ni berapa kilometer ni? 100%. Ini soalan yang terminta. So matematik ni sebenarnya kita kena fahamkan, kita kena cari ayat matematik tu. Kita kena cari linear dia macam mana. Jadi bila kita dah dapat solvekan dia punya apa yang dia nak tu, so nak kira senang je. Jadi kalau macam ni, kalau saya dulu biasa kalau belajar masa zaman-zaman sekolah dulu lah, belajar dengan mak saya kan. Mak saya memang ajar satu benda ni. Darab silang dia panggil. So bila ada dua equation macam ni, bila ada dua persamaan yang macam ni, cara dia macam ni. Darab silang ni lah. 100 ni akan darab 60. 60 ni akan bahagi. Ulang ni, 100 ni akan darab 60. 60 ni akan bahagi 80 untuk dapatkan nilai kat sini. Apa-apa keadaan, apa-apa situasi pun, kalau adik-adik ada dua persamaan macam ni, bila adik susun macam ni, automatik jawapan dekat belah sini akan boleh cari. So 100 darab 60 bahagi dengan 80. So kita kira. Alright. So kita akan dapat 75 km. So logik tak? Logik lah. Sebab soalan dia bagi 80% 60 km. So dia minta berapakah jarak di antara dua buah bandar itu. Dia nak minta jarak penuh. So jarak penuh 100%. So 100% kita dapat 75 km. Alright.
saja. So ada soalan lagi ke? Ada soalan yang kita nak bincangkan sekali? Aina minta soalan 11. Baru ada soalan tadi tak nak. Saya gurau saja. So soalan 11, 160. 160 tambah 40%. Daripada 390. 160 tambah 40% daripada 390. Okey. Soalan linear biasa kan ni. So bila kat sini kita akan nampak ada dua segmen lah. Nampak kan? Okey. Saya dah bulatkan, saya dah jadikan dia macam dua kotak macam ni. Okey, yang 160 ni dia nak tambah dengan kotak sini. Kotak sini nak tambah dengan kotak sini. Betul kan? Tapi masalah dia, kotak yang nombor 2 ni bukan lagi whole value, bukan lagi nombor bulat. Jadi kita kena jadikan dia dalam exact value lah. Kita kena kira dulu 40% daripada 390. Jadi kira senang je 40%. Sebab percentage kan, peratus. 40% daripada 390. 390. So, pangkal bahagi macam biasa. 3.9 darab 4. 10. Darab 3.9 berapa? Jadi dia akan dapat. Alright. So 40% daripada 390 ni adalah 156 RM 156. So bila dah dapatkan value untuk kotak yang belah sini 156. So kita dah boleh selesaikanlah masalah ni. Tambahlah macam biasa kan. 160 tambah dengan 156. 6, 65, 11, 113. Alright. So inilah final answer, jawapan terakhir untuk soalan 11. Mudah sahaja. So ada soalan lagi tak untuk diajukan? Minta maaf kalau ada yang tak clear, ada yang tak faham, ada yang kalau saya terlampau laju, kalau tak faham boleh bagi tahu. Kalau ada yang tak faham juga boleh tanya. 15. Okay, mungkin ni soalan terakhir kot sebab masa pun dah ni. Soalan 15. Berapa peratuskah? Soalan 15 soalan terakhir. Berapa peratuskah 24 hari daripada bilangan hari dalam bulan Jun? Okey. Soalan ni berkaitan dengan chapter bulan jugalah. Berkaitan dengan bulan. Berapa peratuskah 24 hari? 24 hari daripada bilangan hari dalam bulan Jun. Dia nak dalam bulan Jun. Okey. So step pertama kita kena tahu berapa jumlah hari dalam bulan Jun. Dalam bulan Jun ada berapa hari? Siapa tahu dalam bulan Jun ada berapa hari? Februari, Mac, April, Mei, Jun. Siapa tahu cara nak kira bulan guna ni. Guna penumbuk. Dekat sekolah mesti ada ajar kan. So Januari kita start dengan hujung dulu. Betul 30 hari. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. So Jun ada 30 hari. Berapa peratus kah 24 hari daripada bilangan hari? So cara dia 24 hari bahagi 30 bahagi dengan jumlah darab dengan 100. Cara buat peratus ni semua sama je. Kena bahagi dengan jumlah. Ingat jumlah, apa-apa jumlah pun tak kisah. Tapi untuk soalan ni jumlah bulan Jun lah. Jumlah hari dalam bulan Jun. So jumlah hari 30. So dapatlah jawapan. Potong.
dia akan dapat jawapan berapa ni. So akan dapat 80. 80%. Berapa peratus kah 24 hari dalam bulan Jun? Okey. So jawapan adalah 80% lah. 24 hari bersamaan dengan 80%. Alright. Itu saja. So saya rasa cukup sekadar tu. Minta maaf atas segala ketidaksempurnaan dalam penyampaian saya. Harap ada apa-apa soalan boleh bagi tahu dalam grup WhatsApp. Apa-apa yang tak clear boleh bagi tahu. Jadi sekarang kita akan rehat sampai 10.30 dalam 20 minit macam tu. Kita akan rehat sampai 10.30 untuk sambung kepada subjek sains pula selepas ni. 10.30 sampai pukul 11.30 subjek sains. Jadi terima kasih atas perhatian yang diberikan. So boleh rehat sebentar selama 30 minit. Terima kasih.